Sains Tingkatan 2, Bab 4, Kesihatan Manusia. Hari ini kita bincang tentang penyakit berjangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, hari ini kita masih meneruskan Bab 4 iaitu Kesihatan Manusia. Jika sebelum ini cikgu sudah menjelaskan kepada murid-murid tentang perbezaan antara penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit, murid-murid juga telah membuat satu soalan iaitu latihan daripada live worksheet. Dan terima kasih dan Alhamdulillah semuanya sudah hantar kepada cikgu semula dan bersama markahnya. Kita akan tengok apakah yang menyebabkan penyakit berjangkit tersebar. Penyakit berjangkit disebarkan oleh patogen yang dipindahkan daripada seorang mangsa kepada mangsa yang lain melalui vektor dan medium seperti air, udara dan sentuhan. Mangsa ialah hos ataupun perumah yang lemah dan mudah dijangkiti. Setelah dijangkiti penyakit, hos akan menunjukkan gejala yang tertentu. Ini semua kita sekarang sedang hadapi iaitu virus corona ataupun COVID-19 yang mana ia merupakan penyakit berjangkit. Tengok dulu murid-murid penyakit bawaan udara. Okey, yang ni yang kita hadapi sekarang. Okey, tapi secara teori kita belum bincangkan ya. Okey, terdapat dua cara jangkitan melalui udara iaitu jangkitan titisan dan jangkitan habuk. Okey, apa beza antara dua jangkitan ini? Okey, yang pertama, jangkitan titisan di mana percikan titisan air yang mengandungi patogen daripada mulut dan hidung pesakit melalui bersin, batuk, bercakap, menguap dan bernafas. Okey, jadi kita perhatikan ada 5 kaedah jangkitan titisan ini. Dan apa pula jangkitan habuk? Ini melibatkan bakteria di dalam air. Ludah pesakit yang sudah kering akan membentuk spora rupanya. Spora ni benih lah masih lagi hidup dan disebarkan bersama habuk oleh angin. Jadi jangan kita ludah merata-rata murid-murid. Kerana kalau sekiranya ada bakteria, ia bukan mati tetapi ia akan membentuk spora dulu. Dan masa angin bertiup, ia akan disebarkan oleh angin. Jangkitan melalui udara dapat dicegah dengan mengamalkan cara-cara seperti pertama, semasa bersin, batuk dan menguap, kamu mestilah menutup mulut dan hidung. Yang kedua, tidak meludah di merata-rata tempat. Yang ketiga, mengelakkan diri daripada berada di tempat yang penuh sesak. Seperti yang dikempen semasa kita berada dalam keadaan pandemik ini. Yang keempat, memastikan tempat tinggal cukup dengan cahaya matahari. Kerana dalam cahaya matahari terdapat sinar ultraviolet yang boleh membunuh setengah mikroorganisma dalam cahaya. Contoh penyakit yang boleh berjangkit melalui udara ialah tuberkulosis ataupun kalau murid-murid pernah dengar TB. Tuberkulosis ni TB. Ada TB tulang, TB mata, macam-macam sebenarnya. Tapi buatlah kajian lepas ni. Cikgu akan bagi satu projek berasaskan tajuk ni. Okey, selsema sindrom pernafasan akut teruk. Kalau murid-murid pernah dengar SARS, yang mana pernah juga bising satu dunia tentang SARS ni. Dan juga influenza A iaitu H1N1 ataupun dikenali sebagai selsema burung dan cacak air. Cacak air ni macam chickenpox lah tak? Okey. Jadi info lebih lanjut tentang SARS dan H1N1 telah disediakan menggunakan QR barcode ataupun website yang telah disediakan ini. Diharap murid-murid buka dan menghayati apakah yang dimaksudkan dengan penyakit-penyakit ini. Kita tengok apakah pula yang dikenali sebagai penyakit bawaan air, iaitu berjangkit melalui air lah. Okey, jangkitan melalui air biasanya berlaku di kawasan yang tidak mempunyai bekalan air baik yang terawat ataupun bersih lah dan sistem sanitasi yang sempurna. Sanitasi ni maksudnya penyahkuman Sebagai contoh, apabila seseorang menggunakan tandas yang dibina di atas sungai,
tinjanya. Ingat kita belajar masa bab nutrisi, tinja ni maksud najis lah ya, yang mengandungi patogen akan memasuki sungai dan mencemarkan sungai. Seseorang itu boleh dijangkiti patogen apabila terminum air sungai yang telah tercemar. Okey, mungkin kita tak rasalah sebab kita berada di bandar. Tapi ini berlaku dalam keadaan di mana penduduk yang berada di rumah rakit, ya, kalau kita pernah tengok, kalau tak pernah tengok boleh tengok, ya, cari dalam internet. Apa itu rumah rakit? Selain sistem bekalan air dan sanitasi yang tidak sempurna, kadang-kadang di kawasan kita juga dikejutkan ya dengan banjir kilat ataupun banjir besar tahunan yang boleh juga merebakkan pelbagai penyakit bila banjir tersebut berada dalam keadaan yang lama ya, dia tidak mengalir, air yang tidak mengalir, dan tandas-tandas rumah yang rendah akan ditenggelami oleh air, dan sudah semestinya kuman akan merebak ya melalui air ini apabila mungkin kita melalui ataupun terminum ataupun tersentuh air ini. Penyakit yang berjangkit melalui air termasuklah kolera, demam kepialu dan disentri ameba. Okey, jangkitan penyakit melalui air ini boleh dicegah dengan pertama, mencampurkan klorin ke dalam kolam renang dan sistem bekalan air di rumah, ya. Membina tandas yang mempunyai sistem sanitasi yang sempurna. Mendidihkan air minuman dulu sebelum diminum, dan mencuci tangan dengan sabun selepas menggunakan tandas. Okey, semua ini cikgu harap kita dah amalkan ya, dan cuba murid-murid lihat secara lebih detail langkah-langkah membasuh tangan dengan betul dalam info di website ini. Penyakit melalui sentuhan pula. Okey, dua contoh penyakit yang berjangkit melalui sentuhan ialah kurak dan panau. Pernahkah murid-murid dengar apakah itu kurak dan panau? Cuba lihat pada gambar rajah ini. Okey, panau ni kalau kita lihat secara fizikal, dia banyak terbentuk di bahagian muka lah ya, dan kulit kita akan nampak macam warna putih lah ataupun cerah sikit daripada kulit asal. Okey, itu adalah jangkitan tau, bukan saja ya. Okey, seterusnya kurak. Kurak ni dia lebih kepada kegatalan ya, gatal dan membentuk kemerah-merahan ya, kulit kita nampak kemerah-merahan, dan perlu dirawat ya menggunakan ubat yang tertentu, okey, antibiotik dan sebagainya. Okey, kedua-duanya disebabkan oleh kulat lah. Okey, kurak dan panau ni disebabkan pertumbuhan mikroorganisma yang dinamakan kulat. Okey, jangkitan berlaku akibat tersentuh kulit yang telah dijangkiti atau memakai pakaian pesakit. Okey, kita share stokin, kita share baju yang boleh menyebabkan penyakit jangkitan melalui sentuhan ini. Okey, penyakit seperti sifilis pula dan gonoria adalah penyakit melalui hubungan seks ataupun hubungan kelamin. Okey, patogen penyakit-penyakit ini, patogen ni maksudnya yang aktif tu lah mikroorganisma tu. Terdapat di dalam air mani atau bendali faraj. Jadi ini yang menyebabkan penyakit sifilis dan gonoria ni dijangkiti melalui hubungan seks ataupun hubungan kelamin. Okey, selain itu virus HIV yang kita takut sangat ni, virus yang tidak ada ubat ya. Okey, boleh menyebabkan AIDS. Boleh merebak melalui hubungan seks juga ya, darah ataupun pemindahan darah dan perkongsian jarum suntikan dalam kalangan pesakit ataupun penagih dadah. Okey, ini yang disebabkan oleh manusia yang mencari pasal lah biasanya, dan dia biasanya tidak berlaku kepada pesakit yang tidak berdosa lah ya. Ni kira HIV ni hubungan terlarang yang dilakukan, bukan hubungan suami isteri lah ya. Yang penyakit melalui vektor. Okey, apa itu vektor? Jom kita tengok ya. Sesetengah patogen menggunakan haiwan untuk memindahkannya daripada satu hos kepada hos yang baru. Maksudnya di sini ialah ada patogen yang tidak boleh terus ya kepada perumah ataupun kita lah manusia, tapi ada haiwan lain ya yang menjadi medium ataupun orang tengah lah ya. Contohnya, okey, haiwan yang memindahkan patogen ini dikenali sebagai vektor. Okey, jom kita tengok apakah contoh vektor dan apa jenis patogen yang dipindahkan itu. Okey, yang pertama lipas ya. Yang pertama lipas. Okey, ini adalah vektor
Lipas merupakan vektor yang membawa patogen yang bernama Salmonella typhi. Okey, manakala yang kedua ialah lalat. Lalat membawa Salmonella typhi juga. Dan yang ketiga ialah nyamuk Aedes. Okey, yang ni murid-murid dah biasa dengar, ya, yang mana virus yang dibawanya adalah virus denggi. Okey. Seterusnya nyamuk Aedes pula juga boleh, ya, membawa patogen yang dinamakan virus Zika. Okey, pernah bising, ya, pada satu ketika di mana virus Zika ni boleh membawa maut. Okey. Nyamuk yang seterusnya ialah Anopheles sebagai vektor kepada patogen Plasmodium malaria. Okey, jadi yang ni pun lama dah penyakit ni, yang mana kalau kita tidur tanpa kelambu ataupun tanpa semburan racun serangga, ataupun kita tidak menjaga kebersihan di sekitar rumah, yang menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes, Aedes dan Anopheles ini akan menyebabkan penyakit-penyakit seperti denggi dan malaria. So nama patogennya pun Plasmodium malariae. Okey. Dan tikus. Ini pun cikgu rasa kat rumah kita pernah, ya, menjadi sarang tikus, ya, di mana kita lama tidak mengemas dan tidak menjaga kebersihan. Contohnya sampah tidak dibuang sebelum kita tidur, simpan di dapur, maka malam tu bermaharajalela lah vektor yang dinamakan tikus ini, yang bukan saja mengotorkan dapur kita, malah dia membawa bersama bakteria yang dinamakan Leptospira. Okey, tengok jadual 4.2, beberapa jenis penyakit, gejala penyakit, patogen, vektor dan cara jangkitannya secara ringkasnya. Okey, seperti mana yang kita sebut tadi, iaitu penyakit malaria, ya, yang disebabkan oleh nyamuk, ya. Gejala yang kita akan rasai apabila kita demam. Demam ialah menggigil, ya, demam dan berpeluh. Okey, patogennya adalah Plasmodium malaria, nyamuk Anopheles yang betina sahaja. Okey, cara jangkitan melalui gigitan nyamuk, ya. Selain daripada kita rasa gatal, sebenarnya ada vektor, ada patogen yang dimasukkan ke dalam badan kita yang menyebabkan kita menggigil, demam dan berpeluh. Okey, yang keduanya ialah kolera ataupun taun, ya. Ini petandanya ialah cirit-birit dan muntah, ya, dan patogennya adalah bakteria Vibrio cholera. Okey, dan vektornya adalah disebabkan oleh lalat yang kita tengok dia mengunjungi dapur kita masa kita makan. Bila nampak makanan tu berbau seperti budu ataupun ikan-ikan rebus, ya, ataupun percik, ya, yang disukai oleh lalat hijau tu, maka kita cubalah cari cara untuk membersihkan dapur kita supaya tidak dihinggapi lalat. Okey, makanan dan air yang tercemar tadilah, ya, yang di kedai biasanya kita tengok mereka tidak jaga, ya, kebersihan, maka lalat ni ambil peluang untuk bertelur dan kita pun termakan, maka cirit-berit dan muntahlah. Okey, denggi pula ialah sakit sendi, ya. Bila kita rasa sakit sendi, demam, sakit kepala dan mata berair, itu adalah petandanya, dan ini adalah disebabkan oleh virus dan nyamuknya adalah Aedes, dan ini melalui gigitan nyamuk juga. Okey, begitu juga dengan Zika, ya. Zika, tetapi cara untuk kita mengesan gejalanya ialah melalui demam, kemudian ada ruam sikit, ada ruam, sakit sendi dan konjungtivitis, iaitu mata jadi kemerahan. Okey, dan ini juga disebabkan oleh virus, ya, nyamuk Aedes juga, dan melalui cara gigitan. Okey, kepialu. Okey, penyakit kepialu kalau kita nak kesan, ya, kita berpenyakit kepialu ni, pertama demam dan usus berdarah. Macam mana nak tahu? Dia keluar melalui najis. Okey, ruam merah, seperti juga Zika ni ada ruam. Ya, ruam ni macam rashes, ya, di kulit kita lah, ya. Okey, bakteria yang terlibat adalah bakteria Salmonella typhi. Okey, lipas dan lalat juga menjadi medium kepada penyakit kepialu. Okey, selain daripada penyakit kolera, lalat, ya. Okey, makanan dan air yang tercemar juga. Okey, leptospirosis. Okey, inilah satu gejala bila kita rasa demam, juga sakit kepala dan sakit otot. Ya. Okay, bakteria patogennya ada dua jenis kalau kita perhatikan, satu bakteria, satu virus. Okey, untuk leptospirosis ni adalah bakteria Leptospira species, ya, disebabkan oleh vektor tikus, ya, dan biasanya tikus tanah, ya, makanan dan air yang tercemar juga. Kita tengok bagaimanakah vektor menyebabkan penyakit. Okey, nyamuk dan lalat, ya,
yang kita tahu tadi, dia merupakan vektor yang boleh menyebarkan pelbagai jenis penyakit berjangkit. Mari kita lihat cara dua jenis vektor ini menyebarkan penyakit. Sudah tentu murid-murid tak pernah dengar kan? Okey, yang pertama, nyamuk. Okey, kalau nyamuk yang telah mempunyai patogen dalam kelenjar air liurnya menghisap darah orang yang belum dijangkiti. Ini cara dia, iaitu nyamuk ada patogen ya dalam badan dia, di mana dia terdapat dalam kelenjar air liur dia. Okey, bila dia menghisap darah orang yang belum dijangkiti, air liur nyamuk ini dikeluarkan semasa menghisap darah untuk mencegah pembekuan darah. Jangkitan ini merebak ke seluruh badan. Okey, dan nyamuk lain menggigit mangsa yang telah dijangkiti dan menyebarkan jangkitan ke mangsa lain pula. Inilah yang dikatakan penyakit berjangkit melalui vektor ni. Okey, jadi yang keduanya ialah lalat. Okey. Lalat yang hinggap di atas kotoran mempunyai patogen yang melekat pada kaki dan badan lalat pula. Ya, kalau nyamuk dalam air liur dia. Ya. Okey. Dan kotoran tersebut ya, seperti ya, sampah ya, yang dihinggapi lalat ni akan hinggap ke atas makanan yang kita makan. Okey. Lalat ya, memindahkan patogen kepada makanan dan patogen memasuki badan seseorang yang makan makanan yang telah dicemarkan oleh lalat. Okey, itulah cara bagaimana nyamuk dan lalat menyebarkan penyakit berjangkit ni. Kita tengok mekanisme yang menghalang penularan penyakit berjangkit. Okey, setelah kita tahu bagaimana dan apakah gejala dan semuanya, marilah kita tengok bagaimana pula penyakit ini dapat dihalang ya, atau dicegah daripada terus menular. Itu tugas kita lah ya, untuk menyelesaikan masalah. Okey, so pencegahan penyakit berjangkit yang melibatkan 3 peringkat ya, seperti yang ditunjukkan dalam jadual ni. Yang pertama, peringkat primer. Primer ni peringkat awal lah ya. Yang kedua, peringkat sekunder, dan yang ketiga ialah peringkat tertiary. Okey, yang peringkat primer kita tengok dulu. Yang meningkatkan tahap kesihatan, yang mana kita mestilah ya meningkatkan kebersihan diri, keluarga, tempat kediaman dan sistem sanitasi. Okey, yang ni amalan kita, habit ataupun tabiat menjaga kebersihan. Yang kedua, meningkatkan daya tahan badan, iaitu dengan pengambilan vaksin atau imunisasi oleh bayi, kanak-kanak, ibu mengandung, ya, pengendali premis makanan, jemaah haji dan pengembara. Jadi ini adalah syarat di negara kita. Ya. Okey. Membuat pemeriksaan kesihatan berkala. Okey, ini adalah yang kita perlu hadir ke hospital untuk menjadikan tabiat memeriksa kesihatan kita. Mungkin 6 bulan sekali bagi yang tak berpenyakit teruk. Ya, mengamalkan gaya hidup sihat, iaitu menghirup udara bersih dan makan makanan yang seimbang seperti yang telah kita belajar dalam gizi makanan seimbang bab nutrisi. Okey, yang ni kita belajar dah masa form 1, iaitu menyedut udara bersih yang mengandungi 21% gas oksigen. Okey. Kemudian peringkat sekunder pula. Di peringkat sekunder, bila dah dapat penyakit dah lah ni, iaitu memutuskan transmisi penjangkitan melalui pengesanan kes secara aktif dan pasif, iaitu memberi rawatan awal kepada pesakit dan mengasingkan pesakit dengan orang lain. Istilah apa yang kita pakai sekarang ialah menjaga jarak ya, ataupun SOP, dan sekiranya berlaku juga kita perlu kuarantin. Ini maksud dia mengasingkan pesakit dengan orang lain. Okey, seterusnya peringkat tertiary ni. Peringkat tertiary ni peringkat akhirlah ya, iaitu mengawal populasi vektor ni daripada terus merebak. Pertama, kita mesti memusnahkan tempat pembiakan dan perlindungan vektor, contohnya pembiakan nyamuk, lalat dan juga tikus tadi. Okey, melakukan semburan untuk membunuh vektor, iaitu semburan secara semburan anti serangga lah ya. Menguat kuasakan
undang-undang dengan mengenakan denda kepada pengusaha premis makanan yang kotor. Kalau kita tengok premis makanan ni ataupun kedai-kedai telah dilabelkan dengan grade A, B dan C, jadi murid-murid perlu pilihlah ya premis yang terdapat grade A, bukannya premis yang C ya, ataupun yang telah disita kerana tidak mematuhi undang-undang ni. Okey, melindungi hos, maksudnya melindungi perumah dengan menggunakan kelambu ya, secara aslilah kelambu ataupun ubat nyamuk yang asap ataupun ubat nyamuk yang sembuh. Okey, memakai pakaian tebal okey, untuk mengelakkan daripada digigit oleh nyamuk ni. Pakaian tebal pun ya salah satu cara untuk mengelakkan daripada penyakit berjangkit. Okey, untuk itu sahaja bagi aktiviti 4.1 murid-murid perlu jalankan secara berkumpulan atau individu di rumah dan jawablah soalan-soalan latihan formatif 4.1. Jadi ini cikgu akan semak selain daripada cikgu bagi latihan live worksheet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian untuk kelas PDPR pada hari ini.